Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ada satu surah Ar-Rahman. Ar-Rahman alamal Quran. Bermaksud, Rahman itu satu istilah yang sebenarnya dalam bahasa Arab tidak ada sehingga diperkenalkan dalam Al-Quran itu Ar-Rahman. Nama Tuhan, Ar-Rahman. Dan disebut alam Al-Quran, iaitu Allah yang mengajar Quran. Ya, ada orang kata, kalau saya tak ada guru macam mana? Allah kata, dialah guru, dialah Idris, Mudaris, dialah guru. Kalau kita ingat balik, ayat yang mula-mula turun, Auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dengan syaitan, dengan Allah daripada syaitan dirajam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta, yang mencipta manusia dari segumpal darah. Bacalah, sesungguhnya Tuhanmu Maha mulia dan Maha memberi dan mengajar manusia dengan pena, mengajar apa yang dia tidak tahu. Dan dalam kisah Nabi Adam, kita tengok Adam tidak diajar oleh malaikat atau oleh guru lain. Adam diajar oleh Allah itu sendiri. Oleh Allah secara directly. Ya? Secara directly. Jadi, sekarang Apek rumuskanlah ya, Apek rumuskan kerana tak mau panjang sangat mukadimah lah, pergi terus direct to the point. Dan saya telah ulangi berapa kali, dengan adanya Quran di depan kita, terjemahannya, saya dah menunjukkan bahawa kita tak perlu tunggu tahu bahasa Arab. Apek tak tunggu tahu bahasa Arab. Cat Stevens tak tunggu dia tahu bahasa Arab. Cat Stevens bahasa Inggeris, dia orang British. Apek pendidikan Inggeris, Cina dan Melayu. Apek baca Quran dan bahasa Melayu. Lepas tu jumpa bahasa Inggeris, dan lepas tu saya ada guru Sufi, Syekh Sufi yang kebetulan daripada Scotland, dia England. Ya. Tetapi pengajian Al-Quran itu sendiri, banyak ayat Allah menerangkan bahawa Allah lah pengajar utama kita, dan Allah menjadikan ayat Quran ini mubin. Mubin bermakna jelas, mudah faham. Dan masalahnya manusia ni masih takut lagi baca Quran. Dan macam-macam alasan diberikan. Dia kata mungkin tak cukup mendalam. Malah ada ayat Quran, saya tengah mengkaji, yang menerangkan bahawa sebaik-baik tafsir ialah Allah. Itu sebab Nabi Muhammad tidak menafsir. Tidak ada ahli tafsir selama 170 tahun. Ahli tafsir yang pertama Ibn Kathir, kemudiannya baru Muslim dan Bukhari, kemudiannya baru dikumpulkan Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Zaman tabi'in, zaman salaf, orang kata salaf, zaman para anbiya, zaman para sahabat yang ikut, mereka menjaga Al-Quran ni. Mereka membaca dan bahasa mereka. Ya, dan Quran sebut, kalau kami tak turunkan dalam bahasa anda, macam mana kamu boleh faham? Dan bagi bahasa Melayu, Allah menjadikan bahasa Melayu. Allah kata, wa mi'aji khalqus samawati wa tilafu sinatikum wal wanikum inna fi dzalika laayatin yatafakkarun. Dia menjadikan berlain lidah bahasa, berlain warna kulit bangsa. Semua kerjanya Allah. Dan Quran ini satu cara Allah menghubungi manusia. Dan juga solat. Solat, kita sujud, kita bukan kata sembah, kita ubudiyah, kita hambakan diri kepada Allah, hanya kepada Allah. Tak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Begitu juga menerima kata-kata Allah, hanya daripada Allah, tak boleh melalui padri, pendeta orang lain. Ya. Kalau terima daripada padri, ada ulama atau ustaz, boleh. Tetapi ustaz itu mesti ikhlas menyampaikan sebagaimana yang ada dalam. Jangan cuba tokok tambah, jangan cuba mempersulitkan, dan jangan cuba menyembunyikan sekian. Ya, saya tak mau tuduh menuduh sesiapa.
yang boleh mengenal benar tak benar penapisnya diri kita. Bila kita baca, kita dapati kalau sekian orang, sekian ulama tidak membaca sekian ayat, kita boleh tanya dia, kenapa awak tak baca ayat ni? Ya, contoh dalam kes Bank Islam lah, terus terang saya cakap. Kita dapati Bank Islam ini ada beberapa ciri mereka sama dengan bank riba, cuma ditukar segi kulitnya. Dia punya faedah pun tak sebut riba, tak sebut faedah, dia sebut perkongsian untung. Dia buat dua perjanjian dalam satu. Dia kata kami yang beli, bukan kamu yang beli. Lepas tu kami boleh rampas, ini amanah. Semua ni berlanggar dalam beberapa ayat kerana perjanjian jual beli tak boleh zalimi. Malah Allah tegur kita, kalau orang berhutang dengan kita, kita bagi kelonggaran. Dan jangan naikkan harga. Dan kalau orang tak boleh bayar hutang, kita dianjurkan maafkan hutang itu. Pernah tak bank maafkan hutang? Tak ada. Bank riba atau bank riba betul pingat Islam. Jadi bila kita cuba nak berdepan dengan ulama sedemikian, mereka akan cuba takutkan kita, dan salahnya diri kita tak baca ayat. Saya baca ayat, dan kalau saya berdebat saya akan guna ayat tu, di mana dalam sini ada sebut jangan rampas hak orang, jangan zalimi dalam jual beli, jangan berat sebelah, nerakalah, jangan sogok, jangan upah, jangan subahat, jangan rasuah. Jadi ayat-ayat ni bantu kita dalam kejayaan. Saya suka falsafah, saya baca banyak buku, ikut banyak guru. Tapi guru yang Al-Quran ni yang saya cukup suka. Orang yang berfalsafah Al-Quran. Imam Ghazali, Ibn Sina, Ibn Rushd, Ibn Arabi. Ya, termasuk Ibn Taymiyah. Di mana mereka menggunakan ayat Quran untuk berdebat. Ia amat penting kerana ayat Allah. Termasuk soal apakah Quran ini qadim ke makhluk. Walaupun dia sesuatu yang tidak dibincang zaman Nabi, zaman sahabat, menjadi pembalahan besar. Quran ni qadim ke makhluk. Tapi ikut ahli sunnah wal jamaah, dikatakan Quran ini qadim. Dan orang biasa, tak payahlah, tak payah kisah. Tapi kepada saya nak anjurkan anda perlu kisah. Sekurang-kurang untuk membaca. Dan benda-benda yang berat anda perlu, jangan ditakuti, jangan menjadikan satu hijab antara kita dengan Allah. Ada siapa komen lagi ke belum ke? Assalamualaikum ke, ada belajar tafsir Quran ke? Okey, jadi saya baru beritahu tadi, penafsirnya adalah Allah. Allah sebut dalam Quran, dia sebaik-baik tafsir. Ada ayat, saya boleh kongsikan ayat. Kenapa saya suka Al-Quran? Kerana saya dah cerita dulu, saya sama masa Kristian dulu, saya nak cari sumber yang sahih. Saya tak puas hati bila saya baca satu kisah tentang kejadian Adam, tentang Iblis, tentang syurga neraka. Dia dari pihak ketiga. Kamu seronok kan? Macam saya selalu bagi contoh orang berkahwin. Dia ada mas kahwin, ada hantaran, ada bersanding, ada baju, ada semualah. Hadiah, ada kenduri. Lepas tu tidak menyempurnakan perkahwinan. Itu tujuan perkahwinan, dia tak buat. Tak setubuh lah dah bahasa saintifiknya. Itu objektifnya. Engkau pergi buat macam-macam. Tapi nikahnya sebenarnya senang saja. Aku terima nikahnya. Tapi sebut aku terima nikahnya sekian-sekian nama. Sekian-sekian mas kahwin sampai payah. Jadi bila saya jumpa Islam tu, dia pergi direct to the point, dia pergi pada sumber, saya cukup gembira kerana yang penting sumber. Ya? Dan ulama' ini mesti facilitate. Ulama' ni mesti bantu kamu faham sumber. Tapi ini tidak. Mereka sentiasa bawa keluar. Itu sebab orang macam Apek ni, Lepat, siapa lagi, Wan Hizam, menjadi popular. Padahal kita bukan mainstream. Kita bukan konvensional ulama'. Kita bukan ustaz pun. Kita tak ada tahu dia. Kenapa kita yang jadi masyhur? Kerana kita cuba menghayati, bukan diupah. Dan kita jumpa banyak perkara yang kita merasai sendiri dan kita berkongsi yang menarik orang. Bukan tujuan saya nak tarik orang, tapi banyak orang saya jumpa, orang tegur saya dan saya tanya dia, kenapa follow saya? Dia kata cara penyampaian Apek menyentuh hati. Alhamdulillah, saya terima kasih. Dan saya nak teruskan juga kerana ramai orang suruh saya teruskan. Walaupun di troll, dihantam, tak apa. Akhirnya Allah kata dalam Quran juga,
Yang awak berbala, kami tahu isi hati masing-masing dan kita akan bongkarkan, jadi tak ada masalah. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Kita berbala kan? Kalau rasa ucapan saya tak melanggar syariat, tak boleh bala. Kalau saudara tak mengucapkan sesuatu yang langgar syariat, saya tak boleh berbala. Ya? Kita serah kepada Allah. Atiullah wa atiur rasul. Faruduhu ila Allah wa rasul. Fa in tanazartum fi syai' faruduhu ila Allah wa rasul. Kita kalau bergaduh dalam hal, rujuk balik kepada Allah wa rasul. Rasul bermakna bukan nabi, rasul. Kerja kerasulan dia. Apa yang dia sampaikan. Masa orang kata macam mana nak tafsir. Dalam Quran ni, kadang kita, saya tak mau jadi patronizing lah. Dulu kita padri ya. Kita orang Kristian ya. Bila kita suruh, awak dah baca dah Bible. Awak dah baca lah hujung sampai hujung. Ini suara patronizing. Patronizing maknanya dia suara macam menindas orang. Suara macam kata, awak dah belajar dah, awak dah baca dah. Tak boleh. Suara kita kena adil. Kalau kita jumpa budak tu pendek, kita kena rendahkan diri sehingga kita paras mata dengan budak itu. Itu cara Montessori. Cara barat mendidik anak. Tak boleh kita pandang anak tu rendah, aku pula tinggi. Takkan kita pandang rendah. Kita turunkan diri kita paras mata sama. Begitu juga bila kita cuba berdakwah dengan orang, kita mengajak orang dengan cara jangan letak orang dalam keadaan tak selesa. Macam saya beritahu lah, tabligh, saya ikut tabligh, tapi saya rasa kurang selesa approach itu. Di mana kita ketuk pintu orang, lepas tu kita kata, kita lemah iman, Nabi cakap begini, Quran cakap begini. Dia tidak ada ta'ruf. Kepada saya, cara Nabi dia Al-Amin, dia ta'ruf, silaturahim, solu. Buya Syakul kata solu ialah bercakap dengan orang. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita perlu bercakap dengan orang. Jangan dengan nada, aku mufti. Engkau siapa? Begitu. Dia mesti rendah diri. Ya, jadi itu sebab saya ambil contoh rendah diri kerana Islam tunjuk cara Nabi Raufur Rahim, dan saya tengok tokoh-tokoh manusia yang saya jumpa yang betul pengaruh, saya tengok dia amat rendah diri. Dia sambut orang. Jadi orang yang rendah diri cakap dengan nada yang mengajak cara, bukan memaksa, bukan meletak seorang tu rasa macam tak senang. Faham tak? Kalau dulu dalam gereja kan. Pernah saya pergi gereja di Afrika. You tengok warna kulit saya, tak hitam kan? Sekali padri di depan itu, saya duduk belakang sekali. Kan gereja. Saya memang dulu Kristian, saya tahu semua. Tapi di sana, Easter, jadi semua orang pergi gereja. Jadi kawan tu kutip saya bawa gereja, saya duduk belakang aje lah. Dia pun bagi saya sampul duit kan. Dia kata nanti bila ada bakul datang tu, masuk duit kan. Dia tahu apa saya buat. Saya keluarkan duit semua, saya masukkan sampul kosong. Korang saya marah sangat mereka ni mengutip duit daripada orang dan dia punya gereja selaputi emas. Orang Afrika semua berkaki ayam miskin. Saya duduk di Kamerun 2,5 bulan. Saya tahu keadaan penindasan gereja macam di Eropah, macam di Brazil, macam di Filipina. Menindas minda umat. Sehingga percaya kepada yang kegerejaan. Maaf saya, ini pendapat saya. Jadi saya duduk belakang tu, padri tu mengata, ada sesiapa sini pertama kali datang gereja? Aku diam saja pasal aku tak mau perhatian. Aku tak mau dialog dengan mereka. Saya tahu dialog mereka. Saya tahu cara tabligh mereka. Nanti saya cerita. Saya pun diam je. Buat dono je. Dia ulangi. Ada siapa sini? Dia pula pandang aku kat belakang. Ada siapa sini pertama kali datang gereja? Dan orang belakang tu semua pandang saya. Bro. You sir. He's talking to you. Siapa? Saya? Semua pandang lain. Aku aja kat belakang. White man. Kita putih. White man. Semua hitam dalam sana. Ya, kulit hitam Afrika. Aku kata, iyalah aku. Come brother, come to the front. Ini cara orang Kristen tabligh. Come brother, come sister, welcome. Lepas tu dia mulalah indoktrinasi dalam gereja, dalam Bible Tuhan sayang kamu. Jadi semua percakapan itu dia mati atas salib untuk awak. Awak kena berkorban. Apa yang awak boleh korban balik untuk Isa? Ini nak duit kita lah ni, nak masa kita. Kita boleh volunteer. Tapi gereja itulah tempat nyawa mereka, hidup komunitas mereka kan. Tapi bila saya masuk Islam, seronok dalam masjid boleh tidur, itikaf, tidur, bertengkur aja. Gereja tak ada. Gereja penuh aktiviti ya. Okey, tak apa. Saya tak mau diskriminasi atau apa-apa. Saya cerita pengalaman saja. Jadi bila dalam Islam tu saya tak suka sangat orang kata preaching.
berdakwah ini. Berdakwah cara konvensi barat. Berdakwah ialah, halo, kita pakai serban jubah semua. Saya pendakwa. Saya nak tanya, awak semayang tak? Itu bukan cara berdakwah. Mari pergi semayang, awak lemah iman, awak tak keluar 3 hari. Contoh, saya tak berapa suka. Saya lebih suka Assalamualaikum atau halo, how are you? Kita berkenalan. You suka apa? Main sport apa? Adik belajar apa? Sekarang pergi mana? You daripada mana? Jadi kita berdialog, kita ajak orang kerana dalam Quran menyebut kita baik-baik sesama orang dan kita lisan bil hikmah, guna percakapan yang ada hikmah dan jangan buat orang marah. Kalau kita sampai bergaduh tu, kita stop. Bermakna itu bukan dakwah lah, itu nak menang. Jadi kita cara baiklah. Okey. Lebih baik kita macam setuju dengan dia. Okey, saya setuju apa punya point. Baik. Bumi lepeh, okey, poin baik. Universe ni tak ada Tuhan, tak nampak Tuhan. Ya, saya betul juga. Tak nampak Tuhan. Tuhan tak boleh nampak. Memang betul. La ilaha illallah. Walam yakul lahu kufuwan. Memang betul kan Quran ada sebut. Tapi jangan kita terus Quran. Jadi orang takutlah. Amoy pun takut. Terus saja tutup semua. Jangan macam itu buka-buka. Jadi saya ikut perkim, saya ikut pendakwah macam Hussein Yi. Dan kita ada dalam Abim Outreach juga, kita mendekati, saya volunteer di camp 86 sampai 89. Saya volunteer di camp Vietnam di Sungai Besi. Kalau siapa ingat, tahun 80-an ada camp pelarian Vietnam datang Malaysia disimpan di Sungai Besi, dan saya pergi sana sebagai satu sukarelawan mengajar bahasa Inggeris, dan di sana kita pelan-pelan berdakwah. Kita ajar Inggeris lah, bahasa Inggeris, yang orang Vietnam. Lawa-lawa orang Vietnam. Tapi di sanalah kita pelan-pelan selit, pelan-pelan. Gereja pun macam tu. Dia buat convent, dia buat missionary school. Dan dulu Portugis datang dengan siapa tu, Saint Francis Xavier ke, apa ni? Xavier lah, Xavier. Dia punya padri kan. Tentera sekali lah, dia tawan kita, dia bubur agama. Tapi kita tidak. Kita cara salam Darul Islam, cara baik, tidak berperang. Ya, kita yang mempertahankan ini, Mak Kilau ni kita pertahankan diri, bukan kita ganas. Mereka mencabuli hak kita di tanah Melayu, jadi kita pertahankan diri, boleh. Dan jadi sesama manusia ni, bila kita menyampaikan dakwah dengan nada yang baik, ya, dan orang tanya saya, kenapa awak tak dakwah ke orang Cina? Saya ada dakwah ke orang Cina masa dalam PAS 85-86. Saya pengasas CCC, Chinese Consultative Council, bersama dengan beberapa sahabat termasuk tuan rumah ini, yang saya kenal, yang sekarang saya balik selepas 30 tahun. Dia dulu dengan saya aktif dalam PAS, buat dialog orang Cina. Saya jadi calon lawan daim. Saya memang ada usaha, bukan saya nak dabik dada, tapi masalahnya kaum kita sendiri perlu dibetulkan. Kerana bila kita nak bawa amoy-amoy, akong-akong apek, nyonya masuk Islam, yang dikawal ni JAKIM, dan antaranya disuruh tukar nama, dan kepada Cina dia sensitif. Tapi nasib baik ada fatwa dari Dr. Mazhar Mufti Perlis menyatakan haram tukar nama. Kerana dalam Quran ada sebut, panggillah mereka dengan nama ayah mereka panggil. Haram tukar walaupun nama dia anjing, nama dia BABI, haram tukar nama dia. Oh, rupanya haram, bukan harus. Haram. Ada fatwa. Dan saya tak ingat ayat tu, saya terbaca ayat tu. Tapi kerana tak ada ulama' lain menyokong, pergi pejabat agama, pergi JAKIM, dia kata tukar nama bin Abdullah. Nama ayah saya bukan Abdullah, nama ayah saya Un Intian. Jadi macam mana perasaan dia? Dia rasa macam Islam ni bukan fitrah, bukan kekeluargaan, bukan menghormati ibu bapa. Salah. Jadi macam mana saya betulkan tanggapan di masyarakat Cina? Kena balik pada Al-Quran, dan perlu ajar balik kaum kita yang lama Islam atau lahir dalam Islam bahawa Al-Quranlah kejayaan yang boleh bawa semua orang masuk balik Islam. Ini kepercayaan saya. Jadi itulah ringkasnya saya nak kata, Islam itu salam. Pernah masuk lokap ke? Saya pernah ditahan polis berapa kali kerana tunjuk perasaan, tapi tak pernah masuk lokap. Saya sanggup masuk lokap. Saya beritahu polis dan mereka cuba takutkan saya. Dan lokap ada AIDS lah, ada porogo lah. Tapi kerana saya bersama peguam, saya pun bersama kapal Sing, saya pun belajar akta
acara kanun acara jenayah. Saya tahu section 112, 113, 117, dan juga saya tahu atas polis, atas trafik juga, dan lock up rules, bahawa bila kita ditahan polis, kita tak boleh dimasukkan lock up sehingga dibaca tuduhan. Okey. Lepas itu lelaki tak boleh masuk lock up bersama perempuan, perempuan tak boleh masuk lock up bersama lelaki, dewasa tak boleh bersama kanak-kanak, kanak-kanak tak boleh bersama dewasa, jenayah berat tak boleh bersama jenayah ringan, jenayah komersial tak boleh bersama jenayah berat, jenayah perang tak boleh bersama yang aman. Ini lock up rules. Bila kita tahu dalam undang-undang, tahu tak? Roadblock mesti ada water. Tak boleh main buat roadblock. Ya? Okay. So, jadi jawapannya, saya pernah ditahan polis tapi tak pernah masuk lock up. Dan tahan itu tak sampai semalaman kerana saya selalu tolak ikat jamin. Kalau saya benar, saya akan tolak ikat jamin. Saya akan refuse ikat jamin, saya akan hadap ke mahkamah. Tak pernah saya dihadapkan ke mahkamah. Itu sebab saya berani ambil apa jua saman demi tolong rakyat. Yang disaman cara zalim, saya sanggup ambil saman. Saya tak pernah tawarkan. Saya tambah sebulan nanti saya kena ban, dan berapa kali kena ban di Facebook. Okey, saya sambung balik. Tentang Al-Quran ini adalah resepi kejayaan. Banyak ayat dalam tu. Siapa yang gagal ni? Siapa gagal dalam bisnes? Gagal dalam hidup? Gagal dalam perniagaan? Gagal dalam pelajaran? Quran ada jawapan. Rasa tersekat di Malaysia ni susah. Al-Quran sebut, kenapa awak tak boleh hijrah? Bumi Allah luas. Allah tak vaksin, tak boleh keluar. Dah boleh keluar. Dalam masa berapa minggu lagi, APEC akan cuba keluar ke Thailand. APEC terus terang beritahu, dah dapat maklumat daripada sempadan, daripada kawan di Thailand, daripada undang-undang Thailand, menggalakkan orang masuk Thailand. Halang, dia kata boleh tanam ganja. Itu di hal, di sini haram. Jangan tanam sini. Sana tanam ganja. Tapi saya percaya sepatutnya kita beri tanam ketum. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya akan menghalalkan ketum. Ini slogan pilihan raya. Bukan Cina. Kerana kita lawan balik Thailand. Apa macam, kerana ketum kita ni merah, digunakan diseludup dari Kedah ke Thailand untuk dijual sebagai keratong di Eropah. Alamak, ruginya kita ekonomi. Tengok, Allah bagi jalan keluar. Tanaman dia, alam dia. Ya. Jadi, bumi Allah luas. Saya dah percaya daripada saat PKP dah. Bila mereka kata awak tak boleh rentas, awak tak ada cocok, awak tak boleh rantas sempadan, dalam hati saya tahu Allah yang benar, bukan manusia lain. Fir'aun pun tak boleh buat, Tawfut tak boleh buat, syaitan tak boleh buat, dia hanya berbisik. Ini saya tahu dari dulu lagi. Sihir tak ada. Ayat 102 saya bedah habis. Ayat-ayat sihir saya bedah habis. Ini kepercayaan saya. Kalau saudara kurang percaya nak keterangan lanjut, boleh jumpa saya. Saya beritahu satu persatu. Tapi kalau saudara dah tutup fikiran, tak apa. Kita setuju untuk tidak setuju. Cuma saya nak beritahu, bumi Allah luas. Dan Allah tak akan menghalang, melainkan ada musibah, melainkan ada kita panggil apa, hikmah ni. Setiap kali saya dihalang, saya hanya lihat wajah Allah menghalang saya. Okey? Setiap kali saya jumpa jalan keluar, saya tahu adalah daripada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan saya bertakwa kepada Allah bukan dengan baca-baca campi. Saya bertakwa kepada Allah dengan pemerhati keterangan dia. Inilah buku kejayaan anda. Dapat A lah. Jangan A dalam tajwid. Jangan A dalam bahasa Arab. Jangan A pun dalam bacaan menghafal. A dalam makna terjemahan dia. Saudara akan berjaya. Saya jamin. Siapa yang tak berjaya, kalau anak dia tak berjaya, saya jual anak kepada saya. Tak ada pekerjaan, saya bagi awak pekerjaan. Tak ada ilmu, saya ajar awak ilmu. Percuma. Kalau kamu baca Al-Quran, kamu tak baca, saya boleh test awak. Apa makna Maliki Yaumiddin? 99.9% tak boleh jawab. Apa makna Maliki Yaumiddin? Terpaksalah pergi Google. Lepas tu cair dalam mulut kamu. Ayat, saya nak awak hafal ayat itu. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, makna dia cair. Ya, saya tanya ayat mana. Bukan saya nak test awak. Awak perlu yakin sendiri. Bila awak ada Quwallahu 40, mesti cair dalam mulut awak. Ar-Ra'aita Izaja Wadduha Watin Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa makna dia? Apa lagi? Alhaakumut takasur. Apa lagi? Ayatul Kursi. Banyak ayat lagi. Saya tak hafal makna dia. Dia amat menolong saya.
ayat dalam solat contoh lepas solat Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepas tu ayatmu ini apa tu? Ayat apa tu? Kita lepas main kita baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Makna itu kena tahu. Kita mula semayang wajhatu wajhiya lillazi fatarus samawati. Kita mesti tahu makna dia. Inna salati wa nusuki mamati lillahi rabbil alamin. Kita sujud subhana rabbil ala wa bihamdi. Ada maknanya. Kita duduk antara dua sujud. Rabbi fili warhamni wazuqni wadini wafa'ni wafu'ani. Ada makna dia. Cantik makna dia. Jangan kita masuk sembahyang solat. Dia bukan sembahyang sebenarnya. Solat bukan sembahyang. Dia ibadat. Ubudiyah kamu tanpa memahami apa awak baca. Ada dalam Quran. Orang mabuk tak tahu apa dia baca. Orang tak mabuk tapi tak tahu apa dia baca, sama lah. Sama jaya. Rugi. Tak jadi kejayaan. Jadi, apa lagi ayat cantik-cantik? Banyak ayat cantik-cantik. Dua kul tu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang kata lawan syaitan tu. Ayatul kursi, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Halau syaitan tu. Syaitan tak terhalau. Makna ayat tu menerangkan syaitan tak ada power. Sihir tak ada. Dia bisikan saja. Sudurinas masuk otak kamu. Dia main pukau otak kamu. Macam media. Media si takut mati. Dia takut mati. Syaitan gembira bertepuk tangan. Dia tak mahu awak mati. Kalau awak mati, syaitan sedih. Depopulation. Itu fitnah. Kalau semua orang mati, kita masuk syurga. Semua mati syahid. Syaitan sedih betul. Dia tak mahu awak mati. Dia nak awak takut mati. Betul tak? Okeylah. Apa lagi nak tanya? Quran itu kejayaan itu saja mesej saya. Salam Apek Wan. How are you this late evening? Siapa ni? Azmi King Car Seller. Ada kereta Mercedes ke apa ke nak sambung bayar ke? Boleh WhatsApp saya lah. Saya akan keluar negeri tapi sekali-sekala saya akan balik. Saya nak carilah mana kereta sahabat yang ekstra ke apa ke. Saya pinjam ke. Tapi saya bayarlah sewa ke. Untuk saya bergerak. Okey. Alright. Dan juga. Ini banyak rahsia saya tak boleh cerita ni. Kena ban dia flag now. Dia banyak meraup. Bukan. Saya tak boleh sebut. Banyak orang ada masalah. Daripada macam-macam. Kena cucuk, ada kesan. Dia beri laporan, dia okey. Untuk immunity, bila nak pergi ujian, swab dan sebagainya, dia negatif. Dia kita ada 30 pil, harga RM59. Ini 90 pil, 3 kali ganda, tapi diskaun besar, 139. You order 2, Apek saja yang bagi post percuma daripada pejabat ni saja. Sebut saja hashtag Apek. Kata saya nak 2 kotak besar, Apek ada janji bagi post free. Ya, dia ambil dari komisen saya. Okey. Ini kalau beli banyak dapat diskaun untuk edah-edah lah kecil, tapi nisbah lebih murah daripada sini. Lepas tu saya ada jual perfume, tapi perfume saya dah suruh tadi kawan tu jangan buat besar lah. Kerana saya ni jenis suka menyiasat. Kalau orang buat sesuatu, saya kata ini besar sangat ni. Nak jual RM60, ini nak jual RM70. Ini yang 10ml, ini yang 50ml. Saya beritahu dia buat kicik dulu kerana saya nak test. Dia ada alkohol, ada feromen, tak ada alkohol, ada atar. Dia macam-macam boleh buat. Dia ni pakar juga dalam kimia. Dia tengah buat, saya nak bantu kawan tu. Di samping saya nak kembangkan jaringan saya. Saya masih boleh teruskan walaupun saya di Bangkok bulan depan. Biiznillah. Saya mau, siapa nak minyak wangi saya nak bagi lebih murah, lebih berkualiti. Semua jenis bauan Paris, dunia, Amerika, New York. Dia boleh buatkan balik. Saya nak jual, tapi saya nak jual semua kecil-kecil dulu. RM20, RM25. Kecil-kecil dulu. You test, you puas hati, you dah happy, baru kita jual yang lebih besar. Kerana saya jenis orang, kalau orang beritahu saya satu barang, saya beritahu Profesor Mus, saya tak kisah awak siapa, saya tak kisah awak Nabi, saya tak kisah awak mufti, awak tunjuk saya satu benda, saya mesti soal. Saya mesti soal. Guru sama, saya selalu angkat tangan. Itu yang cikgu ni takut dengan saya sikit. Saya selalu angkat tangan yang kelas. Saya selalu angkat tangan, saya mesti tanya, saya mesti periksa balik apa dia cakap. Kerana esok Allah akan periksa kita dan Allah tak akan tanya guru kita. Allah tak akan tanya, Apek, siapa guru kau? Tak, Apek. Allah akan tanya, Apek, apa awak cakap? Kenapa awak cakap ni? Apek, ada tak awak buat?
Kenapa? Saya tak boleh cakap mufti suruh saya buat. Tak boleh. Saya tak boleh sebut WHO suruh saya buat. Tak boleh. Jangan kata awak tak ada akal ke. Kalau aku ditindas, bukankah bumi kami luas? Bukankah kami cukup bagi kamu? Bukankah kami jamin rezeki kamu? Macam mana dia jawab? Ini semua ada sebut di sini. Bukankah kami penguat kuasa? Ada penguat kuasa. Bukankah kami penguat kuasa? Kenapa tak minta perlindungan dari kami? Macam mana minta perlindungan dari Allah? Dia dalam mandaladi, dia dalam kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada orang sebut, jangan sebut kul, kerana kul itu ialah untuk kamu sebut keluar. Jadi awak akan sebut a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Boleh? Makna dia ialah aku berlindung daripada Tuhan yang mencahayakan daripada kegelapan al-falaq, daripada kejahatan yang dia jadikan. Lindungilah aku. Dengan aku berpaling kepadamu. Cukuplah. Dan syaitan akan bisik-bisik. Bisik. Syaitan bukan bisik. Tak, dia bisik dengan perkataan. Abe. Oh, abe wah. Apa lu nanti masuk dalam. Dia macam apa lu punya pencing tanah. Apa lu punya gaji nanti kena tahan. Itu bisikan sudur, sedar, supaya takut. Alamak, habislah, tolong. Saya okeylah. Saya jujur. Okeylah, saya mengakulah awak berkuasa. Tak. Saya tak akan melakukan demikian. Sesungguhnya Allah adalah Rabb seluruh alam ini. Hanya kepada dia saya ubudiakan diri saya. Saya tukar, tidak lagi sebut sembah, kerana ayat dia iyyaka na'bud. Jelas kan? Ubudiyah. Sembah. Tak ada ayat sembah. Hambakan diri kepadaku. Hambakan dirimu kepadaku. Jadi kita hambakan diri kita hanya kepada dia. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Hanya minta kepada Allah. Allah, tolonglah aku ni. Awak susah kan? Ini yang saya ajar anak-anak saya. Saya beritahu anak saya, bila awak susah, kenapa ke, apa awak sebut, kepada siapa awak minta tolong? Allah. Saya pun puas hati. Anak aku dah belajar. Dari Ustaz, apa? Nah, Ustaz pun di depan Allah tak ada tauliah. Itu yang saya sebut Nabi tak ada tauliah. Orang terus saya. Nabi tak ada tauliah, ikut tauliah yang ada sini. Nabi ada tauliah dari Allah memanglah. Tapi tauliah Allah tak melindungi Nabi, tak boleh dicemur, tak boleh ditombak, tak boleh dipukul, dibaling batu, tak boleh cuba dibunuh. Ini tauliah akhirat, tauliah keimanan. Sama juga kita. Tapi tauliah sebenarnya, pakaian sebenarnya ialah takwa. Dia tak tengok saya pakai serban ke jubah. Itu sebab saya tak pakai serban jubah. Tanya mana-mana ustaz. Dia bukan sunnah. Okey, you cakap nampak kemas, alhamdulillah. Tapi saya nak mendekati orang macam saya. Nanti saya pergi Thailand, saya berdakwah kepada Sami. Saya bersembang dengan Sami. Saya ada di Cambodia. Banyak tempat lari yang apek ni ya. Okey, sekian sajalah saya nak sampaikan. Saya akan cuba upload ini kat YouTube dan juga kat Facebook dan juga Telegram dan nombor WhatsApp saya kalau siapa nak hubungi untuk beli apa-apa barang tadi. Tapi jangan call kerana saya susah nak terima call. Saudara perlu bagi mesej. Saya bagi 0178869378. Kalau nak ni sajen kena hashtag lah. NISS. Betul tak? Ini sajen. Saya nak tengok. Saya betul ke tidak. Ini silap. Kalau nak beli. Okey, kalau nak. Okeylah, itu saja yang ini. Dan juga saya nak feedback. Siapa boleh bagi feedback? Feedback, katakan you dah ambil ni sajen ini. Saya amat nak feedback. Saya tawarkan masa saya untuk kaji feedback. Walaupun tidak dibayar. So, itulah. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.